Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ayat yang kita masuk ni ayat 23 dipanggil apa ya? Kontras ataupun bertentangan ataupun muqabil. Ya, secara kontrasnya dengan ayat sebelum ini. Ayat sebelum ini cerita tentang falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Orang-orang kafir dipotong baju-baju mereka daripada potongan-potongan api neraka. Ya. Qutti'at lahum thiyabun min nar, ya. Ahli neraka itu yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dituang dari atas kepalanya air yang mendidih yang bernama hamim, ya, yang bernama hamim, yang akan masuk dalam otaknya, masuk dalam perutnya sampai habis, hancurlah urat perutnya dan segala maknanya ubuk, segala maknanya segala apa nak panggil perut ni, segala apa ususnya dan sebagainya, ya tak? Habis. Bahkan ada pula cemeti menghalau mereka, ya tak? Apabila mereka cuba nak keluar dan sebagainya, akan ada cemeti dipanggil maqami'. Ya, maqami' itu daripada maqma', ya, daripada miqma', ya, miqma' maknanya cemeti-cemeti yang berupa daripada besi, ya. Demikianlah, na'udzubillah thumma na'udzubillahi min zalika. Minta lindunglah daripada demikian itu. Kadang-kadang kita guna lafaz fi'il na'udzubillah, kadang-kadang guna lafaz isim wal-'iyadh. Al-'iyadh itu isim al-'iyadh, tapi ada waw di depan, wal-'iyadhu billah, minta lindunglah dengan Allah. Jadi al-'iyadh daripada 'adha, ya, daripada 'adha timbullah maknanya daripada 'adha timbullah a'adha, ya, daripada situlah timbulnya al-'iyadh. 'Adha ya'udhu 'iyadh wal-'iyadhu billah. Ya, wal-'iyadhu billah, minta lindunglah dengan Allah. Ya tak? Boleh juga, ataupun kita na'udzubillah min zalika, ya, minta lindung, kita minta lindung dengan Allah daripada demikian itu, ya.
Jadi saya selalu sebut bahawa berani kita menyatakan bahawa kita ini neraka confirm, syurga je belum tentu. Neraka confirm neraka. Yang kita buat segala amalan sekarang ni untuk menyelamatkan diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Amalan yang baik yang kita buat sebenarnya untuk menyelamatkan kita daripada neraka. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap diri apa yang dia buat itu sebagai tebusan. Apa yang dia buat itu sebagai tebusan daripada api neraka. Jadi sebab itulah makanya yang sudah pasti neraka, yang belum ni syurga. Jadi segala tungkus lumus kita, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, sesungguhnya kamu itu sedang bertungkus lumus. Kadihun itu maknanya bertungkus lumus. Kalau bahasa Peraknya kadihun tu tengah ngulim perin. Tengah ngulim perin lah kamu. Kadihun ila rabbika, untuk melalui jalan Tuhan. Ya tak? Kalau kamu bertungkus lumus, famulaqih, pasti kamu akan jumpa jalan itu. Ya, pasti kamu akan dapati jalan kepada Allah, kepada syurganya. Jadi yang sudah pasti itu adalah neraka, yang belum pasti adalah syurga. Lalu tengah makan ataupun nak makan sekalipun, waqina adzaban nar. Padahalnya apa kaitannya dengan rezeki yang kita sedang makan, yang kita akan makan? Kita kata barik lana fima razaqtana, cukuplah dah, waqina adzaban nar. Tidak ada maknanya makanan dan rezeki kalau tidak selamat daripada api neraka. Jadi maknanya dalam keadaan menghadap rezeki pun, kira dah tak ada mikir yang lain. Dah nampak pencuk, dah nampak pecah, dah nampak serawa. Ya tak? Takkan nak fikir neraka? Jangan tenggelam dengan pencuk, jangan tenggelam dengan serawa, dengan pecah. Apa tidak kalau tak selamat daripada api neraka? Dia jangan kelahi buat makan. Ya tak? Apa tidak kalau tak selamat daripada neraka? Apa kelahi buat makan ni? Ya tak? Dia makan banyak, dia lah kena kerja manis, darah tinggi, lantak. Kita makan sikit, kita selamat daripada penyakit. Kita makan sikit, selamat daripada penyakit. Pasal apa? Perut ni telaga penyakit. Tak? Udah kena baru tahu, tak? Itu dia, ya tak? Jadi demikianlah, ya. Tak usah kelahi, ya tak? Tak usah apa kucing, ya tak? Kucing ke mau kelahi buat makan. Itu tak? Kita usah apa kucing, ya tak? Tinggal lagi kalau tak ikut akhlak, tak ikut adab, kita ngabar je lah. Jangan hakap, kan? Dalam bahasa orang-orang lama-lama kopi tu, jangan hakap. Hakap tu tamak lah. Itu biasanya poh ngabar kepada cucu. Sekarang ni kadang-kadang toknya pun hakap. Kadang-kadang tok dengan poh pun hakap juga. Dah kelahi pula dengan cucu. Poh punya lauk tu, kamu ni. Tidak. Haru poh zaman sekarang ni standardnya dah jatuh. Standardnya tu dah tak ada poh dulu. Faham ke Cik Jamaluddin cakap Perak ni? Boleh, ya. Bukan isteri je orang Johor, ya tak? Cik Jamaluddin orang Perak kan? InsyaAllah. Kok lama duduk Perlis kemarin, ya tak? Kalau apa? Makan minyak banyak lah kalau 4,000 cc, ya tak? Makna kalau gemuk banyak makannya. Gitu. Kalau kurus sikit makannya, ya tak? Sikit, ya. Kalau ikut sungai banyaklah batunya. Kalau ikut darat kurang batunya. Ya tak? Itu cerita askar Melayu, ya tak? Askar Melayu kan. Dapat tahu ada tempat komunis, bawa senoi Perak ni, bawa jalan nak menjejak tempat komunis tu, ya tak? Tiba-tiba tak macam mana, askar Melayu tanya, jauh ke dari sini berapa batu? Encik, kalau ikut sungai banyaklah batunya, kalau ikut darat kurang batunya. Ke situ pula. Ke situ pula. Itu cerita orang asli, ya tak? Itu Cikgu Fadil lagi tahu lah, duk lama faham, ya tak? Lagi seronok, ya.
Jadi pokoknya ceritanya apa yang kita sedang usahakan, belanja kita, wang ringgit kita, tenaga kita yang kita curahkan, semuanya pemikiran dan penglibatan dan amal ibadat, semuanya untuk bebaskan diri daripada api neraka. Ya, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Rahinah ni rahan. Rahan ni kan kegadaian yang ditebus. Ya, rahinah tu daripada rahnu. Ya, rahinah tu daripada rahnu. Jadi rahnu itu adalah merupakan, kita kata, barang gadaian yang perlu ditebus. Rahinah itu adalah amalan yang boleh menebus kita daripada azab api neraka. Itu dia. Nah, lalu secara kontrasnya, secara muqabalahnya, secara bertentangannya, cerita bukan tentang orang kafir, cerita tentang orang yang beriman dan beramal soleh. Maka yudkhiluhum, Allah Ta'ala kata di sini bahawa yudkhil, Allah memasukkan. Ya, sesungguhnya Allah memasukkan. Kalau masuk, yadkhul. Kalau masuk, yadkhulu. Dakhala, yadkhulu. Di sini bukan yadkhulu, yudkhilu. Memasukkan. Atau asalnya ialah adkhala. Dia panggil strukturnya 4. Ya, strukturnya 4, adkhala. Adkhala ni panggilnya dalam ilmu saraf ialah ruba'i. Ya, ruba'i itu daripada ruba' itu 4. Masna wa thulatha wa ruba'. Ya tak? Ruba' tu maknanya 4. Raba'ah. Kalau kita tengok simbol untuk pembebasan Mesir daripada kezaliman tu disebut begitu, raba'ah. Ya tak? 4. Ruba', arba'ah, Rabi'. Semua dari situ, ya, semua daripada situ. Taib. Jadi maknanya apa nama itu? Ruba'i adalah binaan 4 huruf daripada adkhala, yudkhilu, af'ala, yuf'ilu, akhraja, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi bukan keluar, jadi ada tu, dia ada penambahan akhraja, yukhriju, adkhala, yudkhilu, memasukkan mereka. Allah memasukkan mereka. Mereka yang bagaimana? Alladzina amanu wa amilus solihat, iaitu orang yang beriman. Tak cukup, mesti ada amal. Ya tak? Mesti ada amal. Tak payah katanya, yang penting di dalam katanya. Ya tak? Semayang lah weh, ngapa pula? Tak apa, yang penting di dalam kata. Tak betul itu. Kan setengah orang kata bila pakailah tudung, tutuplah aurat, tak apa, yang penting di dalam. Hati mau baik hati mau baik ni bahasa orang lama-lama lah. Tak? Yang penting tu kan di dalam. Islam tu bukan hanya di dalam, buktikan. Ya tak? Buktikan. Sebab itulah amanu wa amilus solihat. Gandingan, dia tak lepas. Dia ibarat 2 sayap burung. Mana ada burung yang terobang 1 sayap, dia nak ngelio ke, nak ngulu ke, dia nak ke depan ke belakang ke, nak ngundur ke, ada ke burung ngundur entah. Jadi mau tak mau dia kena pakai 2 sayap juga. Dia nak break, ya, dia nak break, ya tak? Pun dia pakai 2 sayap. Tengok kapal terbang bila landing time, kan, dia turun 2 sayap. Ya, siapa yang duduk tepi tahulah, ya tak? Lepas tu dengar bunyi tayar keluar, kedegak, kata ya tak? Terjerombak weh, kata ya. Terjerombak, risau ya. Jadi landing time, jangan main, critical, critical, boleh mati juga. Jangan main tertumah. Tertumah, ya tak? Tertumah jadi tertumah. Jadi tu dia, ya tak? Tuan-tuan duduk Kota Lama kena tahu sikit cakap orang Kota Lama, ya tak? Tertumah, ya tak? Tertumah, dia kata tertumah. Ya Allah. Jadi jangan main landing time pun risau. Allah. Alhamdulillah. Ya tak? Sebab itu bila dah sampai masa landing time tu, dah dapat selamat tu, alhamdulillah allazi hadana li hadza. Ya tak? Jadi begitulah, ya, begitulah keadaannya. Jadi bukan sekadar boleh beramal tanpa, bukan sekadar beramal tanpa pula iman. Ada orang buat amal jariah, ada orang buat beramal tapi iman tak ke mana-mana. Isharu, tidak, imannya batal dengan macam-macam syirik ke, macam-macam ideologi, ya tak, ideologi yang meragui Islam, ya tak, ideologi yang meragui Islam, ya tak, liberalisme, pluralisme,
Jadi maknanya ideologi itu merosakkan iman. Walaupun banyak amal solehnya, tak jadi juga. Jadi dua-dua kena jaga. Iman pun kena jaga, amal soleh pun mesti dilakukan. Jadi tak boleh kita kata sekadar di dalam cukup, tak payah kita beramal. Nabi SAW contoh terbaik bagi kita. Habis ceritalah. Tak usahlah cerita si Fulan, Maulana ke, Syekh ke, guru ke, tuan guru ke. Yang penting Nabi sebagai, kita kata, sebagai contoh kita. Nabi bengkok kakinya, ya tak, beramal soleh. Ya tak, tawarama qadamahu. Tawarama tu waram. Waram tu bengkak, swollen, ya. Waram tu maknanya tawarama, maknanya warama. Waram itu maknanya ialah swollen. Swollen tu bengkak kaki Nabi. Qadamahu, dua kakinya. Bukan kerana gaut. Ya, bukan kerana gaut, tapi kerana sembahyang dia diri lama. Atau ya Allah, rakaat pertama Baqarah, ya Allah. Rakaat pertama dah 3 juzuk lebih. Hai mak, tak? Tapi bukanlah maksudnya jemaah dah. Nabi semain seorang tahajud. Jadi ada sahabat yang curi-curi nak jadi makmum, gitu. Sudahnya katanya lepas ini dah nak ngikut dah, katanya tak. Dah nak ngikut dah, katanya serik, katanya tak. Serik. Kemudian mereka ini semua akan dimasukkan ke dalam jannat, iaitu syurga-syurga. Kalau satu apa? Jannah. Sesuatu yang tak nampak. Macam jin, macam junun, ya, tak nampak. Akil ni kita tak nampak. Orang yang majnun, ya, majnun tu maknanya dia akal yang tak kelihatan itu tadi tiba-tiba rosak. Dipanggil junun, majnun, jin, jun. Kalau menggila jun, ya, kalau jin tu, ya. Jadi makna sesuatu yang tak nampak tadi. Sesuatu yang tak nampak, dia daripada jannah, ya, jannah, sesuatu yang tidak kelihatan. Jin tidak kelihatan, jannah pun tidak kelihatan. Junun, gila tu pun tak kelihatan, nampak normal je, biasa je. Tiba-tiba bila bulan mengambang, baru nampak. Ya tak? Bulan mengambang, Pak Ngoh le balik. Pudah Pak Ngoh mana pula? Ya Allah, rupanya dia tak semiak. Bila bulan mengambang datang seperanya. Sepera ni maknanya nak ngapo-apa tu. Tak berapa sihat lah sepera. Sepera, ya tak? Tapi macam mana boleh banyaknya jannah ni? Jannat, contoh, satu jannatul ma'wa, itu ingat ya. Lagi apa? Jannatun na'im. Lagi Firdaus, Adnin, Khuldi. Ya, lagi apa? Naim. Jannatun na'im, ya tak? Jadi oleh kerana itu tengoklah maqam paling tinggi ialah Firdausi a'la, ya tak? Firdaus jamaknya Faradis, ya. Firdaus jamaknya Faradis. Daripada situ paradise, ya. Dari situ orang putih kata paradise, ya tak? Jadi itu makam paling tinggi lah. Lastu lil firdausi ahla, kata Rabi'ah Al-Adawiyah, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ni tidak ahli kepada syurga Firdaus, kata dia Rabi'atul Adawiyah. Dikatakan juga syair itu daripada Imam Syafi'i, tetapi diberi nafas baru oleh Rabi'atul Adawiyah, ya, Rabi'atul Adawiyah, ya. Naam, Rabi'atul Adawiyah ni di Mesir makamnya, ya, di Mesir lah makamnya. Naam. Taib, jadi masuklah dia ke dalam syurga yang banyak ni tadi. Tengoklah makam dan kedudukan seseorang. Tajri, di sini diterjemah mengalir. Di mana? Tahti, bawahnya. Makna syurga tu atas. Syurga ini sifatnya height. Paradise height maknanya kita kata, ya tak? Sama ada kita kata tadi makna naim, height, semuanya tinggi, highland, ya, semuanya tinggi, kedudukannya yang nyaman, yang indah, istana, mahligai. Kemudian tiba-tiba di bawah sana adanya sungai-sungai, tajri min tahtiha. Kalau kita tengok istana Iskandariah tu, kan, daripada tempat istana Iskandariah tu, kan, dari atasnya, dulu kan kita selalu masuk kawasan tu 40 malam, kan, kan di bawah tu ada sungai, begitu. Dulu, ya tak? 40 malam
Ya, nah. Saya pergi wayang kulit lah. Itu memang favourite saya, wayang kulit, ya tak? Dari situ belajar cakap Kelantan tu. Dari kecil lagi, ya tak? Adalah juga keturunan Fatani tu sikit-sikit, ya tak? Daripada tu pergi masa tahun 94 pergi ke Kota Pujut, ya, Kota Pujut. Jadi Fatani ni kesultanan dulu, ya, kesultanan. Kota Pujut itu adalah istananya, istananya. Taib. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa bagaimana tajri itu di bawah, tahtihal anhar, ya. Apa lawan tahta? Fauqa. Masya-Allah. Ya, lawan tahta ialah fauqa. Fauqa tu atas, on top, dipanggil fauqa, iaitu atas. Bawahnya tahta, ya, bawahnya adalah tahta, ya. Nah, jadi tajri min tahtiha, di bawah syurga yang kita masuk itu mudah-mudahan adanya anhar. Kalau satu nahar ke nahrun, nahrun. Kalau satu sungai, ha tu kena mati, nahrun, nahrun Nil, ya, nahru, ya, nahrun Nil, ya tak? Sungai nahru Furat. Kalau hidup ha tu, kalau ha tu hidup, dia jadi siang. Kalau nahar, lail wan nahar. Kalau ha tu alif, panjang, ha tu hidup, dia jadi siang. Naharuddin, siang agama, malam entahlah. Sebab itu bukan nahar, Nahruddin. Nahruddin, sungai agama. Maknanya ilmunya tak henti-henti, bagaikan sungai yang mengalir. Bandingannya begitu, dipanggil sebagai optimism, tafaul, ya. Tafaul dalam bahasa Arab dipanggil tafaul, hamzah, ya, tafaul. Cakap orang putih kata optimism, maknanya untuk kita mengambil berkat, seolah-olahnya dia itu bagaikan sungai yang mengalir tak henti-henti ilmunya. Begitu. Nahruddin, Nahruddin, ha tu mesti mati, Nahruddin. Jadi kalau nak ngeja NHARU, tapi kita je NAHA, nahar. Nahar tu siang, Naharuddin siang je agama, malam entahlah. Tengoklah lara, ya dah. Itu dia. Jadi kena eja NAHRU, Nahruddin. Ya, nah. Kalau Nuruddin, cahaya agama, Syekh Nuruddin, ya, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Lagi apa ya? Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maliki Al-Makki, apa ya? Dah tak boleh masuk dah dalam TV. Tak bagi di menteri jabatan Perdana Menteri. Yang mana satu tu yang Indra Kayangan tu. Yang Indra Kayangan tu lah, ya, Darussunnah kata dia mah. Darussunnah, ya. Dah tak boleh masuk dah, ya tak? Syekh Nuruddin, ya, Al-Banjari Al-Maliki Al-Makki, ya tak? Taib. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa di bawahnya maknanya syurga tu tinggi, dan maknanya menggambarkan peranginan resorts, ya, menggambarkan dianya adalah nuzulan, ya, nuzulan tu sebagai resort, tempat makan angin seronok, tak ada apa nak dirisaukan. Itulah dia yang dikatakan syurga tu tak ada apa nak dirisaukan dah. Dia tak teringat. Dia kalau kita teringat jadi risau, jadi sedih, kan? Kita duduk tempat yang seronok, tapi kalau teringat dia jadi sedih. Ini dah dia tak ada teringat sipulan-sipulan yang tak dapat masuk syurga. Tak ada teringat yang itu. Ya, tak ada teringat mungkin katalah barangkali ada saudara ke kawan ke yang tak dapat masuk syurga. Tak teringat. Jadi begitulah situasinya, ya, tidak ada langsung ingatan-ingatan yang menyedihkan, menggusarkan. Tak ada. Tak adanya begitu, ya tak? Bila masuk dalam syurga ni, ya. Bahkan berangguk-angguklah ahli syurga ni. Berangguk-angguk alal araiki muttaqiun, ya tak? Mereka itu duduk berjandor-nyandor dalam keadaan, maknanya bersandar-sandar dalam keadaan duduk dalam keadaan ropini, ya tak? Dalam keadaan rehat, tak ada apa fikirnya, sama-sama demo, ya tak? Tak ada pula jadi maknanya duka cita dan sebagainya, ya. Dan kemudian yuhallawna fiha, daripada hullah. Hullah tu maknanya zinah. Ya, zina. Apa makna zina? Perhiasan. Al-mal wal banun
zinatul hayatid dunya, ya tak? Harta dan anak pinak adalah perhiasan dunia. Al-mal wal banun zinatul haya, perhiasan kehidupan, ya tak? Jadi daripada zinah juga sama makna dengan ialah hullah. Hullah tu maknanya ialah perhiasan. Daripada hullah timbullah perkataan yuhallawna fiha, dihiaskan akan mereka. Yuhallawna fiha, dihiaskan akan mereka, diberi perhiasan dan dihiaskan akan mereka, ya. Diberi perhiasan dan dihiaskan. Itu majhul, ya. Bagi orang yang mengaji nahwu, ya, lebih tepatnya ialah sorof lah, ya. Maknanya yuhallau maknanya dia majhul, di, ya, di, transitif ke, iaitu dipakaikan, dihiaskan, ya. Yuhallawna fiha asawir, gelang-gelang, ya, asawir, gelang-gelang, ya. Kecantikan antara lain ialah gelang-gelang, kan, maknanya orang nampak kecantikan itu daripada gelangnya. Asawir ialah gelang-gelang. Kalau satu iswarah, ya, kalau satu iswarah jamaknya asawir, ya. Jadi maknanya kalau satu iswarah, kalau dah, ataupun kadang-kadang disebut siwar, kadang-kadang disebut juga siwar, ya, ataupun asawir. Di sini disebut gelang ahli syurga itu dua jenis. Asawira min zahab, iaitu emas, wa lu'lu', permata, ya tak? Lu'lu' ialah mutiara di sini, ya. Diterjemahkan daripada mutiara. Lu'lu' wal marjan, ya tak? Dalam suratul Rahman ada lu'lu' wal marjan, ya tak? Marjan ni yang kena ambil di bawah tu, bawah dasar laut. Lu'lu' pun begitu jugalah. Bayangkanlah, ya tak, di dasar laut itu, ya Allah, yang dalam, dinyelam cari, ya tak, tiram, ya. Dia tersembunyi di dalam tiram, dan dia pula terjadi daripada segala pasir-pasir laut, daripada apa semua tu, ya, rumput ramping, apa semua tu. Kemudian hasil daripada ekosistem itu tiba-tiba dapat mutiara. Subhanallah, siapa sangka, ya. Kalau tengok dari atas ni, mak laut ni kotornya, minyaknya, ya tak, sampah sarapnya. Hei, jangan tengok di permukaan je, cenyelam ke dasar. Baru dapat yang paling berharga di dunia, iaitu lu'lu' wal marjan, ya tak? Lu'lu' wal marjan, ya. Jadi dalam surah apa? Dalam surah Kahfi dia ada sebut juga perak. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq wa hullu asawira min fiddah. Fiddah tu ialah perak. Jadi silver, apa dia, perak panggil apa? Silver, ya. Jadi pada perak pun ada, daripada emas pun ada, daripada mutiara pun ada, ya. Keindahan yang diperolehi oleh ahli syurga, ya tak? Kemudian walibas, pakaian. Dia ada dua, ya. Satu thiyab, pakaian juga. Masa neraka itu thiyabuhum min nar, thiyab pun pakaian juga. Wa thiyabaka fatahhir, dalam surah Al-Muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, tahhir, bersihkanlah pakaian. Libas pun pakaian juga. Walibasuhum fiha harir, ataupun walibasut taqwa, kan? Walibasut taqwa dzalika khair, ya tak? Pakaian takwa itulah pakaian yang satu ketika masa Saidina Umar memerintah, jadi hari raya dia pun turun, walaupun hari raya dia buat lawatan kerja. Raya cuti lah, tidak, dia nak pastikan rakyatnya pakai baju baru, pakai baju raya, tak ada yang miss, tak ada yang terlepas daripada dikurniakan baju raya yang baru, ya tak? Round punya round, weh, tiba-tiba ada sekelompok kanak-kanak bermain, ya, budak-budak remaja bermain. Taib, bila Saidina Umar lalu, semua ke tepi, berterabur larinya. Berterabur larinya tadi pasal dia mengenal Amirul Mukminin, dan kemudian dia menampak haibahnya, begitu, haibahnya, ya tak?
Tiba-tiba ada seorang kanak-kanak ni tadi, remaja, dia tak ngombin. Tak ngombin mana tak bergerak, tak ada ke tepi pun. Orang lain semua ke tepi, dia tak ke tepi pun. Jadi Saidina Umar pun jadi budak ni, jangan main ni, one of a kind ni dah. Tak ada orang macam dia ni. Tak ada orang macam dia. Tak. Kamu ngapa tak pakai baju baru? Ditanyanya. Kamu ngapa tak pakai baju baru? Dia pun kata, walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Kan kita daripada puasa tu la'allakum tattaqun. Dapat tidak takwa tu? Dapat ke libasut taqwa? Atau yang dapat libasus sakan, atau libas mana hari-hari, mari ya dah, masuk hari-hari, baju katanya. Kalau masuk hari-hari tu kan kopi tu dia punya DJ tu kan, contohnya perempuan katanya murah katanya kan, tu dia. Tu kalau masuk kedai itulah maksudnya, ya dah. Jadi maknanya jadi pakaian ni tadi kita dapatkan libasut taqwa. Jadi kanak-kanak remaja ni tadi, dia tak pentingkan libas yang baru tu, dia tak pentingkan libas jadid. Yang penting bagi dia walibasut taqwa zalika khair, itulah yang terlebih baik. Saidina Umar terpegun dia, ni budak ni bukan jalan-jalan, kamu ni anak siapa katanya. Dia kata sebut dia anak Abu Bakar. Patut lu. Punya anak Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah. Sedangkan Abu Bakar dah tak ada dah masa itu. Pasal ada dah Umar jadi khalifah. Takkan ada lagi Abu Bakar baru ya dah. Tak ada dah. Jadi dia meninggalkan zuriyah yang hebat. Ya dah. Arab panggil zuriyah, kita kata zuriat. Jadilah ada juga bunyi-bunyinya. Ya dah. Jadi zurriyah dalam Quran, dalam surah Yasin pun ada perkataan zurriyatahum fil fulkil mashhun, ya dah. Wa min ayatihi, macam mana ayatnya, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyah. Jadi ada bahasa Arab di situ, ada bahasa Melayu di situ. Sebab itu dalam kajian di peringkat PhD, seorang guru yang berjaya mengajar bahasa Arab ialah dia akan menggunakan perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa pribumi itu. Ya, ada seorang buat pengkajian di peringkat PhD di Universiti Iskandaria, Alexandria, ya. Kebetulan saya pun ada di sana masa itu. Yang buat kajian ialah Dr. Abdul Rahman Cik, ya, Dr. Abdul Rahman Cik. Dia memang dia telah berjaya mencari perkataan-perkataan Melayu dalam bahasa Arab, perkataan Arab dalam bahasa Melayu. Terbalik, perkataan Arab dalam bahasa Melayu. Jadi dia dapat kumpulkan, kemudian dia bentukkan dalam bentuk dipanggil siyak, konteks, bukan teks, konteksnya, bagaimana penggunaannya. Jadi seorang guru yang nak mengajar bahasa Arab supaya mudah dipahami, gunakan konteks itu. Perkataan-perkataan Melayu yang asalnya pada bahasa Arab, gunakan perkataan itu sebab senang, dah ada dalam memory, dah ada dalam penggunaan, bahkan bukan sekadar memory, bahkan penggunaan. Katalah macam tadi, saya nak mengajar supaya senang diingat, saya guna perkataan zurriyah sebab dah memang ada dalam bahasa peribumi zurriyah. Jadi saya guna, ya tak, zurriyati ataupun zurriyatuhu salihin, misalnya saya guna perkataan itu. Jadi soleh itu pun ada dalam bahasa kita. Jadi guna perkataan-perkataan yang boleh, ya tak. Jadi maknanya barulah senang dia dapati. Jangan guna sesuatu yang jauh daripada bahasa peribumi. Itu kajian di peringkat PhD, ya, kajian tu di peringkat PhD, ya tak. Alhamdulillah, itu masa di sanalah, ya, masa di sana ada, ya, maknanya profesor ada juga yang mengambil PhD di bidang bahasa Arab di Universiti Iskandaria. Saya duduk di Iskandaria, walaupun mengaji di cawangan Damanhur namanya, tapi saya duduk di Iskandaria pasal Damanhur tu tak ada orang Melayu. Yang mana isteri saya ni tadi, maknanya dia hendakkan, maknanya ada siswi. Duduklah di Iskandaria. Jadi jarak Iskandaria Damanhur itu lebih kurang naik kereta api Kambin 1.5 jam. Kereta api Kambin ni dah. Kereta api Kambin, ya Allah.
kereta apinya dhaif benar lah, kereta api kambing ni dah. Tu dia. Tercabut seatnya, ya dah. Sampai tu dalam tu macam-macam rupa manusia. Duduk atas itu pun ada, duduk atas tempat beg tu, atas tempat beg tu ada manusia situ. Ada satu hari tu saya terduduk situ pasal dah tak ada tempat. Tapi gerabak tu senyap sepi. Orang ada. Semua main bahasa isyarat. Rupanya OKU punya gerabak. Putu. Nemo punya rancak lah bersembang. Putar-putar tangan Nemo, ya tak? Ini sejarah awak kata, ya tak pernah dapat lagi opini, ya tak? Ngapa senyapnya gerabak ni, ya tak? Jadi maknanya di situ dikatakan asawira min fiddah wa hullu asawira min fiddah, termasuklah gelang-gelang daripada perak, walibas. Jadi perkataan libas iaitu pakaian juga. Jadi libas pun pakaian, thiyab pakaian juga. Thiyab jamak kepada thaub, ya, thiyab jamak kepada thaub, ya. Jadi ada satu syarikat namanya Libas Logistik. Tak tahu dia syarikat Dobi ke apa, saya pun tak tahu. Ya, ada kadang-kadang nampak macam kontena kecil, ya. Bukan kontena lah, kecil, ya. Lori kecil macam kontena. Libas di situ tu, Libas Logistik. Kasut, ya. Kasut pun ya daripada Libas Logistik tu. Jadi pakaian mereka ahli syurga itu fiha harir. Sedangkan pakaian ahli neraka thiyabun min nar. Pakaian daripada api. Ini daripada sutera, pakaian yang paling selesa. Ya, yang tidak alergik, yang tidak panas, yang tidak maknanya tiba-tiba menghasilkan suasana yang tidak selesa. Pakaian orang kaya-kaya, ya tak? Lembut je, sedap je makan, ya tak? Sehingganya ada doktor yang menggunakan kaedah rawatan sutera ini pada orang yang berpenyakit kulit. Pakai je baju yang lain, kain yang lain, dia pasti patah balik penyakit kulitnya, sebab tak boleh langsung, ya, maknanya berlaga dengan kain yang lain daripada itu. Ketika itu darurat, dia memakai sutera, diharuskan ad-darurah tubihul mahdhurat. Kaedahnya ialah ad-darurah, benda yang terdesak, mengharuskan, bukanlah dia menghalalkan, mengharuskan. Tubihu tu maknanya mengharuskan. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Mahdhurat benda yang dilarang, ya, benda yang dilarang dipanggil mahdhurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Benda terdesak, benda, keadaan yang terdesak, darurat tu, maka mengharuskan yang dilarang. Sutera tadi dilarang untuk maknanya orang-orang lelaki. Sebab itu dikatakan siapa yang memakai sutera di dunia tak akan merasa dah di akhirat. Siapa yang memakai, orang laki-laki yang memakai emas di dunia tak merasa di akhirat. Orang laki-laki yang minum arak di dunia tak merasalah di akhirat. Itu kalau ia mati dalam keadaan berterusan dengan amalan yang jahat itu, tak merasalah dia. Tetapi kalau dia bertaubat dan sebagainya, ada merasalah dia. Ataupun selepas habis iddah hukuman, merasalah dia. Udah sekian lama terseksa dengan api neraka, habis iddahnya, dia ada tauhid, tak ada syirik, dia dapat masuk juga sudahnya ke dalam syurga. Masa itu dapatlah balik. Tapi setelah diharamkan, ya tak, daripada itu sekian lama, ya. Jadi komplit lah. Daripada England, tali leher, sutera, memang tak boleh lah. Pasal lelaki kalau betul memang sutera solid 100% memang tak boleh lah. Kalau peratusnya lagi banyak, tak boleh juga. 60-40 pun tak boleh juga. Kan? Maknanya kita kata kalau peratusnya lagi banyak pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebenarnya ia pakaian itu adalah pakaian kemegahan, dan pakaian itu sebenarnya adalah pakaian yang sengaja disimpan untuk ahli, ya, untuk lelaki ahli
ahli syurga itu tadi. Jadi maknanya sengaja Allah Ta'ala wujudkan suasana itu pasal salamun alaikum bima sabartum. Sabartum tu ialah sabarnya kamu kemarin dengan larangan-larangan Allah, sabarnya kamu dengan ketaatan, sabarnya kamu dengan musibah. Sabar tu kan ada 3. Sabar dengan ketaatan, sabar dengan larangan, sabar dengan musibah yang menimpa, ya tak? Jadi maknanya kita kata bahawa di situ salamun alaikum bima sabartum, kata malaikat, sejahtera atas kamu wahai ahli syurga lantaran sabarnya kamu kemarin, ya tak? Bima sabartum. Itu dia. Daripada situlah timbulnya sabir, sabariyah, dari situ jugalah. Sabariyah, ya tak? Dari situ juga, ya tak? Sod sepatutnya, sod, ya tak? Jadi kita S, sabariyah, ya tak? Sabarudin, tukang kasut. Kena bertaubat. Jadi kalau ada benda tu, maka kita jualkan, ambil duitnya, gunakanlah untuk kebajikan, ataupun kita bagilah kepada orang yang boleh pakai. Kau ada orang perempuan nak pakai tie, ya, ada. Mungkin tak ada, ada. Jadi katanya, tafsirannya, setelah menceritakan keadaan ahli neraka dan apa yang akan mereka deritai berupa berbagai macam siksa dan azab, ayat ini Allah ceritakan ahli syurga yang tersedia bagi mereka berupa kesenangan, kebahagiaan, kelazatan hidup. Ya. Dikatakan lazzatun lisyaribin, ya tak? Khamrin lazzah, ya tak? Khamar yang lazat. Itu di antara anhar yang ada di dalam syurga, ya tak? Macam-macam jenis sungai yang ada di dalam syurga. Ada juga disebut sebagai asal musaffa. Apa makna asal? Madu, ya, sungai-sungai daripada madu yang sudah disaring. Selain daripada khamar, iaitu air buah-buahan. Yang lazzah lisyaribin, yang lazat diminum. Jadi lazzah tu cakap Arab, dah ada dalam Quran. Arab kata lazzatin lisyaribin, lazzah. Kita kata lazat. Kemudian ada lagi satu sungai daripada apa? Laban. Min labanin lam yataghayyar ta'muhu, daripada laban, susu yang tidak lam yataghayyar, berubah, ta'muhu, rasanya, ya, tak akan berubah rasa. Kalau susu di dunia berubah bila dah bawa ke petang, kan, daripada pagi bawa ke petang dah masam ke. Di sana tak, lam yataghayyar ta'muhu, tak akan berubah, ya. Jadi sungai yang mengalir di bawah gedung-gedung syurga, ya salam, ya tak? Pakaian bertukar saja ahli syurga ni. Pakaian bertukar, ya tak? Di dunia tak ada merasa misalnya, tak apa, usahlah risau. Syurga menanti, ya tak? Tengok orang nukar beg tangan sesaja. Kan? Tengok orang tukar beg tangan sesaja, tak dapat teman belinya, weh, ya tak? Awak beli beg tangan karel je, kata kan. Tak apa, akhirat esok ada beg tangan, ya tak? Itu dia. Pakaiannya sutera, perhiasan dari emas perak, serta pergaulannya yang suci bersih di antara mereka. Lahum fiha azwajum mutahharah walahum fiha khalidun. Lahum fiha azwaj, bagi mereka adanya azwaj, pasangan-pasangan. Kalau di dunia kemarin tak ada pasangan, di akhirat esok dapat pasangan. Jangan kita fikir bila masuk syurga seorang je teman. Ngapa weh dunia kemarin sampai ke sudah temannya. Bujang je, haram ada orang nak minang. Misalnya lah, dah. Bahasa. Tak apa, sorry, ada habuannya tu esok. Di syurga, walahum, bagi mereka azwaj, pasangan-pasangan yang mutahharah. Bersih, suci, tak ada beringah. Beringah tu, inguh tak ada. Inguh tak ada, tak ada lah. Tak ada apa-apalah yang mengganggu. Tak ada lah. Berosin sampai merocek, tak ada. Tempiah, tak? Kamu kalau ya pun berosin, gegar rumah. Terkejut. Tak ada. Berosin tak ada. Nak besok tak ada. Nak kaya tak ada. Nak merebah tak ada. Itulah keadaan dunia ni, hebat macam mana pun. Ya tak? Kena sembelit sekarang. Ya tak? Tu dia. Jadi itu ampun maaf cakapnya. Itu dunia. Tak ada mana megahnya dunia ni. Apa bidak, ya? Apa bidak? Akhirat esok lah. Ya tak?
Al-jannatu rahatuna. Ya tak? Itu yang dikatakan, ya, kita katakan tempat kerehatan bagi kita, ya. Tempat kerehatan. Wa khatimuna, ya. Al-jihadu fi sabilillahi sabiluna, al-mautu fi sabilillahi amanina, ya tak? Jadi kemudian di chorusnya dia akan sebut al-jannah, ya tak? Al-jannah. Taib. Jadi maknanya di situ dia kata dari pasangan ataupun pergaulan yang bersih suci di antara mereka. Bahkan kita kata pelayan-pelayannya itu wildanun mukhalladun. Ya, ada anak-anak muda yang sentiasa kekal mudanya. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu tengok mereka, kamu sangka mereka itu adalah permata-permata. Lu'lu'an manthura. Saya singgah di Lubnan. Pasal tu, pasal balik, last kali balik tu naik emas, ya, naik emas, singgah di Lubnan, ya, daripada Kairo singgah ke Lubnan. Apa nama airport Lubnan? Airport Lubnan apa nama? Lupa pula nama airport Lubnan, ya tak? Daripada Lubnan ke KL lah, ya, daripada Lubnan ke KL. Tu dia kata orang Lubnan ni, ya tak, keturunan Nabi Yusuf. Orang lakinya segak, orang perempuannya segak. Ya. Di situ anak-anaknya, ya Allah, kecil-kecil cakap Arab. Ya Allah, macam mana? Segaknya lah kan, pakai baju merah pula tu. Ya Allah, kata comelnya manusia, kata, ya tak? Dia tak macam orang putih. Orang putih tu dia merah-merah sikit. Sana tak ada orang itu, ya tak? Tu dia. Allah Ta'ala punya kurnia, ya. Ya Allah. Jadi maknanya dikatakan wildan mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Begitulah hurul ain. Ya tak? Keindahan itu lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak ada sebarang pencemaran daripada hurul ain. Dia tak ada nengok ke lain. Macam mana dalam surah Rahman tu, hurul ain tu dia tak ada nengok ke lain. Dikatakan bahawa macam mana dalam surah Ar-Rahman, siapa ingat? Mata hurul ain tu dia tak tengok ke lain. Bidadari tu dia tak tengok ke lain, melainkan kepada kekasihnya sahaja. Siapa ingat ayat tu? Ya Allah. Siapa ingat ayatnya? Iaitu qasiratut tarf. Macam mana sebelum qasiratut tarfi? Mana? Zul, sebelum qasiratut tarfi. Kemudian lam yatmis qasiratut tarfi. Qasir tu maknanya dia merendahkan. Qasar, ya. Qasar tu dia memendekkan dan merendahkan. Tarfi, pandangan matanya. Hanya kepada kekasihnya. Dia tak ada melio nengok Rajesh Khanna, Shashi Kapoor, Raja Kapoor, dia tak ada. Hurul ain ni dia tengok kita je. Dia tengok kita je. Di situlah wildanun mukhalladun pun begitulah, ya tak? Jadi pergaulannya dengan yang suci di antara mereka, tidak terdengar kata-kata yang kasar. Tak ada nengkin-nengkin, serogah-serogah, tak ada. Kalau dunia ni jangan. Mika tak dengar. Kan, Mika teman tu faham lah tu, dah bercucu lah tu. Dah bercucu. Itu pun tak dengar. Sebenarnya dua-dua tak dengar. Tidak terdengar kata-kata yang kasar, ya tak? Melainkan kata-kata yang sedap dan percakapan la yasma'u fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama. Semua yang sejahtera, kata-kata dalam tu semua yang sejahtera, seronok didengar. Itu dia. Percakapannya semuanya syahdu, ya Allah. Itu dia. Macam kalau kita masuk dalam satu perhimpunan, ya tak? Tu Masya Allah, suara-suara merdu je, ya tak? Kita dengar dendangan-dendangan, irama dan senandung, Masya Allah, harmonisnya, kan? Syurga tu begitu, lagi hebat, ya, lagi hebat lagi, ya tak? Allah berfirman di dalam surah Al-Insan, aliyahum, ya tak? Thiyabun sundusin khudrun wa istabraq.
Jadi dikatakan bahawa orang yang tinggi di kalangan ahli syurga itu antaranya ialah sutera halus yang disebut sebagai sundus. Sutera tebal disebut istabrak. Dari dalam sutera halus, dari luar sutera tebal. Terbalik. Dari luar sutera halus, dari dalam sutera tebal. Jadi sedap je makannya. Itu dipanggil. Warnanya khudrun. Khudrun tu hijau. Itu Ustaz, kalau saya minat biru, boleh minta. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Baginya apa yang mereka nak minta, mintalah. Tinggal lagi orang jadi ganjil lah sikit. Ngapa? Orang semua hijau, kamu je biru. Saja jumpa ganjil dah. Orang semua hijau, kamu je biru. Boleh man? Man buat nasi lemak pun hijau, tuan-tuan. Bila buat jamuan di sini, kita tempah man punya nasi lemak, hijau nasi lemaknya. Ya Allah man, janganlah kopi tu tapi ngunyap juga, benda sedap dah. Jadi siapa-siapa nak tempah nasi lemak hijau, tempah pada man kita, man laksa insya-Allah. Jadi raya kita esok, lepas kita sembahyang raya, ada 300 laksa disediakan. Siapa nak makan laksa, datang sembahyang raya sini pukul 8.30. Kalau penuh 8 suku kita sembahyang, kalau dah penuh. Tak payah tunggu dah. Sejuk kuah laksa. Itu dia. Jadi pakaiannya daripada sutera yang hijau warnanya, sundus dan istabrak, Sundus itu maknanya sutera yang halus, dan istabrak itu maknanya sutera yang tebal. Kemudian lagi sekali disebut tentang gelang, wa hullu asawira min fiddah. Kali ini daripada perak. Jadi ada 3 jenis gelang yang dipakai oleh ahli syurga itu. Ya tak? Maknanya daripada emas, zahab, fiddah, perak, dan lu'lu'. Mutiara tadi, ya tak? Ya Allah, cantiknya. Ya, bila kita tengok orang makan mutiara, pada subangnya ke, kita tengok pada loketnya ke. Mana rupa Elizabeth Taylor, ya. Kita tengok Elizabeth Taylor, Yahudi tu. Yahudiyah, Elizabeth Taylor. Richard Hudson bagi dia, siapa nama? Richard Hudson lah, ya. Suami dia Richard Hudson, ya. Richard Burton tu dia. I say man, simply cannot lah, kan? Jadi masa itu pun dah 2 juta kan? Masa itu pun dah 2 juta US kan? Masa itu tahun 78. Jadi tak heranlah kalau zaman sekarang lebih daripada itu. Setengah orang kampung tak percaya, mana maunya sampai 7-8 juta katanya. Mika tak baca ke Richard Burton? Kemudian diberi minum, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Beri minum daripada air yang bersih, yang murni, yang tak ada padanya kekotoran. Dikatakan di situ syarab, syurbah. Daripada syarab timbullah syurbah. Syurbah tu ayo sarbat, kata kita, ya. Ayo sarbat tu ayo apa? Sirap campur dengan selasih. Mak cikgu dereh. Ya tak? Itulah lebihnya bila ada selasih tu, ya tak? Sebab itu disiram selasih tu. Disiram selasih tu, ya tak? Ku siram selasih, kata, ya. Ya Allah, Cik Din, oi. Ya tak? Siramnya selasih tu pasal nak makan serbat ni. Bukan makan, minum, ya tak? Minum serbat. Minuman yang suci. Inna hadza kana lakum. Kata Tuhan, inna hadza kana lakum. Ini semua bagi kamu ni. Kata Tuhan, inna hadza, sesungguhnya ini semua, hadza kana lakum, semuanya bagi kamu. Lakum tu bagi kamu. Kan ada lakum dinukum waliyadin. Lakum tu bagi kamu. Ini semua bagi kamu, ambil lah. Ya ke? Kan? Kalau kita dapat pakaian yang elok, sutera, bila dapat tu, kalau orang perempuan terus letak ke dada. Ya ke? I'm so pleased, I'm so glad, ya tak? Letak kopi tu. Ustaz pun macam drama pula, jadi makna seronoknya tu, kita kalau dah seronok kan. Ya ke? Inna hadza kana lakum jaza. Jaza maknanya balasan. Sebab itu kita kata jazakallah khairal jaza, sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik balasan. Lagi satu, jazakallah khairan
kathira. Moga Allah memberi ganjaran kepada kamu dengan ganjaran yang lebih baik dan lebih banyak. Khairan lebih baik, kathira lebih banyak. Itu kalau kita ucap terima kasih, pahalanya satu. Kalau ucap jazakumullah, jazakallah, jazakillah, itu pahalanya dua. Sebab satu, bahasa sopan santun. Dua, mendoakan dia. Jadi dapat dua pahala. Moga Allah mengganjari anda dengan ganjaran yang lebih baik dan sebaik-baik ganjaran. Jadi maknanya dia dapat dua. Satu, sopan santun. Yang kedua, mendoakan dia. Dia pun kata jami'an. Jawapannya ialah jami'an. Kita semua lah, bukan saya je. Jami'. Jami' itu maknanya semua kita. Sebab itu ada masjid jami'. Masjid jami' itu himpunkan semua surau-surau. Dipanggil masjid jami' yang menghimpunkan. Ya tak? Jadi maknanya jami'an. Semua kita lah, bukan saya je dapat khairal jaza, dapat khairan kasira. Semua kita jami'an insya-Allah, jami'an insya-Allah. Begitu. Allahu Akbar. Yang mula-mula saya dengar perkataan jami'an ini daripada almarhum Ustaz Zamri. Ustaz Zamri yang pernah jadi Izzuddin punya pengetua Izzuddin. Ustaz Zamri apa ya? Bukan Zamri Abdul Qadir. Bukan Zamri Abdul Qadir. Zamri Abdul Qadir itu saya dengan ini tak mengucapkan selamat berbuka. Itu Zamri Abdul Qadir. Nah, ini Zamri apa? Karim, Masya Allah, tawaduknya dia. Zamri Abdul Karim. Itu dia. Bila kita sebut jazakumullah khairan kasira, masa itu saya masih lagi khoja di Greek. Jadi Krani masa itu, JKR. Ya tak? Jadi bila kita apply jazakumullah, dia kata jami'an insya-Allah, katanya tak? Jami'an katanya, begitu ya. Semua insya-Allah ya, semua. Begitulah orang Arab pun sebut jami'an begitu ya. Jami'an pun ada juga nama orang. Orang-orang jami'an kan, orang Jawa dia suka basiran, jami'an, sam'an. Itu orang Jawa. Sami'un. Itu orang Jawa ya tak? Itu dia. Jadi orang Jawa dia banyak ambil nama-nama tu, nama-nama Asmaul Husna tu. Jangan main basiran tu sifat 20. Jadi handainya demo ya tak? Walaupun bunyi Jawa ya tak? Semua ini jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sa'yu tu maknanya usaha kamu. Sa'yu tu inna sa'yakum saufa yura. Usaha kamu nanti akan diperlihatkan. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu tu berbagai-bagai. Ya tak? Lagi apa? Sa'ya. Lagi perkataan sa'ya ni apa lagi? Sa'ya ni makna usaha, sa'ya juga dengan makna cepat. Ya, misalnya dalam surah Yasin, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Jadi yas'a tu dalam keadaan bergegas. Yas'a tu berlari-lari dia. Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, kata dia. Jadi dalam keadaan yas'a. Yas'a tu sa'i. Sa'i tu berlari. Daripada sa'a, yas'a, sa'i, sa'ya. Usaha yang tergesa-gesa, yang berusaha, yang bergegas, yang bersegera, itu dipanggil sa'ya. Sebab itu ada haji sa'ya. Haji sa'ya tu, ya Allah, sembahyang lampau cepat. Itu cerita demo lah. Awak pun tak dan. Demo kata kalau dia jadi imam, orang-orang muda semua duduk depan. Kenapa? Tercepat. Inna a'tayna qul huwallah. Selesai dah. Cepat je sembahyang Jumaatnya dah. Cepat je sembahyang Jumaatnya ya dah. Tu ceritanya haji sa'ya ya dah. Tu dia. Jadi wa kana sa'yukum mashkura. Diberikan penghargaan, diberikan pengiktirafan, diberikan penghormatan, itu dipanggil mashkur. Mashkura. Orang perempuan ada nama anak dia mashkurah. Ya, sesuatu yang diberikan penghargaan, penghormatan, ya, diberikan balasan, dipanggil falyatafaddal mashkura. Ya tak? Jadi di situ ya, kedepannya anda untuk memberikan ucapan, maka saya ucapkan mashkura, maknanya syukran jazila. Mashkura. Jadi ada orang bagi nama anaknya Syakirah, mashkurah. Itu daripada situlah. Ya, daripada situlah. Pak Syukur, Pak Sakor. Itu dari situlah tu, Syakor. Syakur asalnya. Asalnya Syakur jadi Sakor. Itu dia ya tak? Pak Sakor kita. Pak Sakor kita. Sakor Kuala dengan Sakor sanalah. Sakor yang tu yang negarawan itu ya, Pak Sakor ya tak?
Habis di situ tuan-tuan, itu adalah maknanya cerita tentang walibasuhum fiha harir. Ya tak? Kemudian Syekh pengarang kita Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir tidak menghuraikan wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Kenapa demikian? Sebab nama tafsir ini mukhtasar. Mukhtasar ni ringkasan je. Ada benda yang dihuraikan, ada benda yang tidak dihuraikan. Tetapi insya-Allah esok ya kita akan cuba huraikan apa makna wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid, ya, insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Kita ada doa ke belum tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya dzal judi wal ihsan tsabbit qulubana 'alal iman narju afwaka wal ghufran waj'alna min utaqa'i syahri ramadan waj'alna minat taibin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.